بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan pelajaran pengajian mencari permata hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita doa pada setiap hari 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah. Amin. Agar kami dipimpin sampai ke syurga-Mu ya Allah. Pada hari ini kita meneruskan pengajian pelajaran kita pada halaman 355 dan tuan-tuan kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, sihat ke? Alhamdulillah. How are you today? Good. Alhamdulillah. So far so good. 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 Alhamdulillah. Dan kita doakan Ustaz, sahabat-sahabat kita ya pada hari ini juga good ya, dalam keadaan Amin. yang tayyib ya, dalam keadaan yang baik. Moga-moga Allah berikan keberkatan dan setiap hari tanya khabar. Tak apa Ustaz. Ya. Pasal sebenarnya nanti di akhirat nanti Allah. Dalam syurga dia memang sentiasa akan cakap salam salam Allah. Salam ya. Dan itu sebabnya kita nak dengar perkataan bila tanya apa khabar ya. Saya pun tanya setiap hari kan, tanya dalam Quran Time pada tuan-tuan apa khabar. Jangan pula ada kata asyik tanya khabar dia kan. Kalau tak tanya khabar nak tanya apa kan. Tapi sebenarnya jawapannya apa? Alhamdulillah. Ya. Kita membaca sehari 17 kali alhamdulillah itu kerana kita nak menjadi umat alhamdulillah. Baik. Hari ini kita nak melihat kepada halaman 355. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan halaman yang amat indah ini. Kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang ke-37 hingga 38 kita akan melihat sambungan ciri orang beriman yang mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah cirinya? Apakah balasannya? Kita akan lihat pada ayat 37 hingga ayat 38. Diteruskan pada ayat 39 sehingga ayat 40, keadaan orang yang kufur di dunia dan kerugian mereka di akhirat yang diberikan perumpamaan oleh Allah seperti fata morgana yang kita akan lihat pada ayat 39 disambung pada ayat yang ke-40 dan seterusnya pada ayat 41 hingga ayat 43 kita akan berkenalan ayat-ayat kebesaran Allah tentang alam semesta yang menjadi bukti tentang kewujudan dan keesaan Allah. Kita perlu perhatikannya dengan nur, barulah kita akan mampu untuk mengambil pelajaran, mengambil panduan, mengambil hidayah daripada semua alam semesta ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca ayat 37 hingga 40 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. 37 sehingga 40. Alhamdulillah. Sekali lagi apa khabar ayanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, walau tak kira di mana juga berada, moga-moga terus dipermudahkan Allah SWT, dikurniakan kesihatan, kesembuhan, dikurniakan perlindungan daripada apa juga perkara-perkara yang tidak diingini, wabak Covid dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak menyambung ataupun nak memulakan bacaan kita sebenarnya di permulaan ini halaman 355 ayat yang ke-37 sehingga pertengahan muka surat itu ayat yang ke-40 insya-Allah. Mudah-mudahan bacaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bagi saya surah An-Nur ini surah yang agak mencabar, dan kita nak ucap terima kasih banyak, jazakumullahu khairal jazak
kepada penonton ataupun peminat setia My Quran Time, tak kira di kaca televisyen maupun yang melihat mengikuti di ruangan Facebook, terus sebarkan, terus sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Kenapa? Kerana subhanallah kita hampir tontonan di televisyen My Quran Time daripada Januari hingga Oktober seramai 6.8 juta penonton, dan juga tontonan di digital di Facebook, YouTube dan sebagainya mencecah 21 juta yang bersama dengan My Quran Time. Allahu Akbar. Kita nak banyakkan lagi Ustaz ya. Betul, Ustaz. Saya bawakan lagi Al-Quran ini, mudah-mudahan semua kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi ayuh kita mulakan ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-40, membaca sama-sama insya-Allah. Kita nak cuba sama-sama baca dengan bacaan murattal sabar. Kita cuba sabar jelah. Kita cuba taranum sabar insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 37 hingga 40. Dalam dinding ada pelita, Ustaz. Yes, Ustaz. Dalam masyarakat ada masjid. Oh, ya, subhanallah. Jangan abaikan hati bercahaya, disiram iman agar terus bangkit. On the spot. On the spot, Ustaz, ya. Nak menceritakan apa yang telah kita belajar semalam, tuan-tuan, iaitu apabila Allah cakap tentang nur ala nur, rupanya nur ala nur itu cahaya di dalam sesuatu masyarakat itu dia berada di dalam satu kawasan. Kalau katakan dinding ada pelita tadi, Ustaz, ya, perumpamaan Allah bawakan, dalam masyarakat ini ada satu kawasan namanya masjid. Ya, masjid di mana semalam kita sudah pun melihat fi buyutin azinallahu an tarfa'u wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Itu semalam yang kita lihat, di mana ada satu rumah, ya, Baitullah, iaitu rumah-rumah Allah, masjid, dan juga di rumah kita sendiri sebagai mihrab, tempat kita angkatnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pelita dalam masyarakat. Itulah pelita yang ada dalam rumah kita, satu ruang namanya mihrab, kita berzikir, kita solat, kita berbuat amal-amal untuk berinteraksi dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyambung lagi, apakah sifat orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rijalun la tulhihim tijaratun, iaitu pemuda yang tidak dilalaikan oleh tijarah wala bai'un. Ya, tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga jual beli. Bila orang buat bisnes, Ustaz, ya, tijarah ini dia macam-macam ada. Dia ada bayar gaji, kan, ada HR, human resource, ada pengurusan keuangan, ada research, kajian, ada bahagian admin, macam-macam. Semua benda-benda itu dalam tijarah. Tetapi yang paling dinanti-nanti oleh seorang businessman ialah apa? Bai'un. Jual beli. Pasal kalau dia buat bisnes banyak macam mana pun, kan, ada sale ke tak ada? Sale tak berapa nak ada, ya. Tak berapa okey pun. Betul. Ya. Tetapi apa kesan apabila seseorang itu sibuk dengan bisnes, sibuk dengan sale, ya. Dah ada orang nak beli dah produk ni, tiba-tiba Allahu akbar, Allahu akbar, macam tu, kan, ya. Dia tidak terlalai. Dia tidak pula kata nanti kejap Allah, ya, ni sale nak masuk ni. Kan, itu belum lagi tuan-tuan yang terlibat dengan saham. Betul. Ya, jual beli emas ke, kripto ke, apa sebagainya, itu dia waktu itu pula yang dia punya saham naik turun, ya. Pada waktu itu apakah tanda bahawa kita mendapat cahaya daripada Allah? Kita tinggalkan. Kita tidak dilalaikan an zikrillah wa iqamis salah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mengapa mengambil peranan begini? Mengapa ketepikan semua perkara-perkara itu walaupun memang ada untung? Kerana yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, iaitu takut, ya, jiwa yang ada cahaya ini dia takut kepada hari di mana akan berbolak-balik, ya, kita akan terbeliak, iaitu yang pertama al-qulub dan juga wal absar. Hati kita terbeliak, maksudnya terbelalak istilahnya, dan juga mata kita akan terbeliak disebabkan oleh apa? Kerana ketakutan apa yang berlaku di mana waktu itu untung bisnes ke ataupun apa sahaja bisnes yang menyebabkan kita sibuk itu semuanya tidak bernilai kecuali apabila ianya diasaskan kepada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah contoh orang yang ada cahaya dalam dirinya. Maka Allah kata apa balasan kepada orang yang begini, ya, yang berusaha untuk menjaga nur dalam dirinya, untuk mendapat nur daripada Allah, nur ala nur. Allah kata pada ayat 38, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Subhanallah, ini amat menarik, Ustaz, ya. Berbanding dengan kalau kita buat bisnes, kita kadang-kadang ada untung, ada rugi, untung banyak, untung rugi, tetapi di sini Allah kata Allah balas dengan ahsan. Ahsan, Ustaz. Ahsan tu, masya-Allah. Ahsan ini maksudnya apa? Yang terbaik. Kadang-kadang ada sembahyang isyak saya, Ustaznya, yang kadang-kadang khusyuk tak khusyuk. Kadang-kadang ada yang sembahyang, kadang-kadang ingat New York, ingat Manchester, kan, ingat macam-macam. Tapi ada sembahyang isyak dalam banyak-banyak itu yang ahsan. Allah balas yang mana? Yang ingat Manchester ke? Tak. Allah balas yang ahsan. Ya. Allah balas yang paling baik
Ini tanda bahawa Allah amat sayang kepada kita. Walaupun kita ni memang ada banyak Ustaz ya. Ada masa baca Quran merasa macam dah mengantuk sangat. Ada masa baca Quran itu menitis air mata, amat khusyuk. Allah balas yang mana satu? Ahsan. Yang Allah. paling baik kalau dalam universiti ke dekat sekolah Ustaz, A. Betul. Dia ambil paling tinggi sekali. Subhanallah. A. Betul. Itu menjadi grade yang Allah akan balas di akhirat. Ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Dahlah Allah balas yang terbaik, kemudian Allah tambah lagi kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hujung itu Allah menyatakan, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki, sentiasa memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Mengapa rezeki? Pasal biasa orang buat bisnes Ustaz ya. Yes, walaupun kita tak bisnes, makin ada di kalangan tuan-tuan, saya bukan ahli bisnes, tapi kita ahli baik. Apa ahli baik? Jual beli. Tiba-tiba je ting kan dekat telefon tu kan 11 12 1 kita ahli baik. Ya, bukan ahli tijarah, bukan ahli bisnes, tapi semua orang ada baik, kita ada membeli. Maka membeli ini kadang-kadang dia menyebabkan kita rasa wah ini offer ni. Betul. 11 12. Rupanya Allah kata apa? Allah beri ganjaran yang terbaik kerana kamu beramal, kamu tidak distracted ya, tidak diganggu oleh segala jual beli ini. Allah tambah lagi dan Allah kata Allah sentiasa memberi rezeki yang lebih daripada yang tidak terkira. Kita dapat diskaun 50% pun Ustaz, berpusu-pusu orang. Kalau saya di luar negara dahulu, kalau ada pada waktu tertentu itu, orang sanggup beratur panjang Ustaz. Ya, untuk dapat handbag yang jenama tertentu, diskaun dia 80%. Saya pun beratur juga kan, pasal beli banyak-banyak betul saya jual kat Malaysia. Okay. Nak ceritanya ialah 80% pun orang kejar. Allah kata di sini bighairi hisab. Subhanallah. Bukan sekadar dia cuba bayangkan Ustaz ni, beli barang bukan kita kena bayar. Penjual itu bayar kita. Kita beli kita beri dibayar. duit. Ini yang Allah nyatakan pada kita, kalau tuan-tuan kita sentiasa menjaga nur di dalam kehidupan kita, jaga zikir kepada Allah, salah satunya Al-Quran ini. Sebenarnya kita sedang nak berinteraksi dengan Allah. Ya Allah, walaupun saya ni saya suka shopping, saya suka berjual beli, suka membeli belah, tetapi saya tidak diganggu oleh zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, Allah nyatakan pada ayat yang ke-39. Kita baca sekali lagi, apakah perumpamaan amal kepada orang kumpulan kedua ini. Kita dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Saya tertengok tadi Ustaz ni, sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook ni Ustaz, Puan Jamilah, Bonda Jamilah. Assalamualaikum Ustaz. Doakan bonda saya, ibu dia Hajah Mai, berusia 82 tahun. Subhanallah. Sihat. Peminat setia Quran Time sejak mula lagi, tengok 3 kali sehari. Masya-Allah. Allah. Ya, inilah satu daripada berjuta-juta yang menonton daripada awal tahun Ustaz ya. Yang kita doakan ini adalah individu ada nur. Ya, yang akan Allah bagi ganjaran seperti ayat 38. Subhanallah. Ya. Amin. Jadi kita nak ulang sekali lagi Ustaz ya. Ayat yang ke-38 ya. 39. Ayat yang ke-39. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 39, dan orang-orang kafir perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi air tersebut ataupun fatamorgana tersebut tidak ada apa pun dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal dengan sempurna. Allah sangat cepat perhitungannya. Ini kumpulan kedua saja, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini a'maluhum, ada amal, ada banyak amal, ya, sehingga kan kita kagum kan, dia dermanya pun bagus, mantap kan, dia tolong orang, bantu orang banjir, bantu itu bantu ini, cakapnya bagus. Tapi Allah kata ini bukan kasyarab tapi kasarab. Kasar ya, bukan kasya. Kalau kasyarab itu seperti minuman. Betul. Sedap Ustaz. Kalau Ustaz suka minum apa? Apa tu? Watermelon. Watermelon. Ni apa? Jus watermelon. Jus watermelon. Itu syarab. Kan? Tetapi ini bukan syarab, ini sarab. Rasa macam ada jus watermelon tapi tak ada. Betul. Ya. Kalau di padang pasir itu kita rasa kita haus, kita nampak kalau jalan raya pun soalnya kalau yang jauh tu kita rasa macam ada air kat sana, kan? Kita jalan-jalan kalau di padang pasir itu harapnya ada air ataupun ada oasis yang boleh kita ambil air tersebut. Sampai ke situ rupa-rupanya harapkan air tidak ke mana. Kan? Itu namanya fatamorgana. Perkara ini Allah jadikan sebagai perumpamaan kepada amal-amal kebaikan itu seperti syarab tapi sebenarnya sarab, iaitu nampak seperti minuman yang akan menjadi bekalan di akhirat nanti, tapi rupa-rupanya sampai di akhirat nanti apa jadi? Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ya, apabila sampai ke sana nanti tak nampak dah, ya, tak nampak dah hasilnya itu. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Itu amat menggetarkan. Subhanallah. Allah akan sempurnakan perhitungannya. Kita pun Ustaz, kalau katakan Allah sempurnakan perhitungan kepada kita, dosa yang ada, amal yang ada, habis Ustaz, habis kita. Tetapi kerana Allah beri kita ganjaran ahsan, pilih yang terbaik, Allah bagi fadal, Allah bagi rezeki tanpa hisab, maksudnya kesannya ialah Allah ampunkan kita. Allah bukan balas kita. Kalau Allah balas ikut pada dosa saya Ustaz, rasanya habislah Ustaz. Tapi bila Allah ampunkan kerana kita mencari nur daripada Allah Subhanahu taala, ganjarannya adalah rahmat Allah, syurga yang membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu laha ataupun lahawa, bermain, berhibur, diganggu. Inilah 16 kali disebut di dalam Al-Quran. Ada satu surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi ayat 37 ini menjelaskan kepada kita, adik-adik, kepada ibu, ayah, jangan terganggu, jangan dilalaikan oleh segala perkara urusan sibuk bisnes ataupun jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini kita akan mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah, dan tidak amal kita ini jadi seperti kumpulan kedua seperti sarab, tetapi kita harapkan amal kita menjadi syarab, menjadi minuman yang enak apabila sampai di syurga nanti. Amin. Dengan rahmat Allah. Kita berhenti sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Minum. ingatkan kita Ustaz, ya, betapa hidup bagi kalau silap, ya, dia seperti fata morgana, ya, kita rasa macam banyak dapat, kan, tapi rasa rupa-rupanya tak berapa ada, kecuali apabila dipasakkan kepada iman. Dan moga-moga dengan kita selalu bersama dengan al-zikr, dengan al-Quran ini sendiri, Allah terima Ustaznya amal kita. Tak naklah jadi a'maluhum dalam ayat 39 itu banyak amal, tetapi rupa-rupanya
kasarab, ya, seperti fatamur fatamurgana. Jadi kita belajar bersungguh-sungguh, salah satunya kita belajar tajwid Ustaz pada hari ini. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ayah dia dan bonda, saya kira ada yang sedang berada dekat dapur tu, ada duduk menu macam tu dekat dapur sana. Tak apalah, maknanya bersama dengan Al-Quran. Ya. Maka letih penat baru sudah masak, nak bersama juga dengan Al-Quran, dan yang ada dekat office dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT permudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi nak berkongsi tentang huruf tafkhim dan tarqiq. Huruf contohnya pada kalimah lam yang kita kongsikan, bila kita nak kena tebal, bila kita nak kena nipis kan. Mari kita tengok paparan yang telah disediakan. Kita nak tengok apakah contoh-contoh yang kita kongsikan pada hari ini, iaitulah antaranya huruf lam. Masih lagi huruf lam hanya dibaca tebal. Huruf lam hanya dibaca tebal pada lafaz al-jalalah ataupun kalimah Allah, dengan syarat sebelumnya berbaris atas dan depan. Sebelum huruf lam pada kalimah Allah, jika ada baris huruf baris atas, huruf baris depan, maka kita baca tebal. Contoh ayat yang ke-38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyajziyahumullahu, tu liyajziyahumullahu, dibaca tebal Allah tu kan. Jangan liyajziyahumullah, salah. Liyajziyahumullahu. Juga satu lagi contoh dalam ayat yang ke-38 juga, pada kalimah auzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu, huruf waw berbaris di atas. Jika tadi huruf mim berbaris depan. Jadi kedua-dua contoh ini tebal bunyi kalimah Allah. Kenapa? Kerana sebelum dia baris atas atau baris hadapan. Lagi contoh dalam ayat yang ke-40, kita tengok huruf lam hanya juga dibaca dengan tebal pada lafaz al-jalalah, sebelumnya baris atas baris depan. Sama juga contoh pada ayat yang ke-40, kita tengok adapun ketika sebelumnya berbaris bawah, maka dibaca dengan nipis. Jika sebelumnya berbaris di bawah, baca dengan nipis. Contoh dalam ayat yang ke-40, kita tengok ataupun hari ini satu saja. Okey, kita berada di slide yang kedua, ayat yang ke-40. Yang ni baca nipis. Sebab apa? Sebab sebelum kalimah Allah baris bawah, baca tarqiq. Contoh auzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yaj'alillahu. Tu dekat mana yang baris bawah tu? Ofta, tu huruf lam tu. Wa man lam yaj'alillahu, lam yaj'alillah, jangan baca lam yaj'alillah. Ustaz, ya. Sebab kadang ada Ustaz, dia terlupa barangkali. Tapi tak apa, kita kongsikan ni, kita ulang kaji. Satu lagi pada kalimah ayat yang ke-42, bismillahirrahmanirrahim, walillahi, ini mudah, walillahi mulkus samawati wal ard. Okey, baik. Jadi itulah antara contoh-contoh yang kita ingin kongsikan. Bunyi tebal atau bunyi nipis kalimah-kalimah lafzul jalalah ataupun kalimah Allah. Dia kalau nak mudah ingat tu bismillah lah. Bismillah, subhanallah, tu alhamdulillah, tu nipis. Nipis. Kan? Jadi itulah contoh-contoh Ustaz, mudah-mudahan dapat kita praktikkan insya-Allah. InsyaAllah itu panduan untuk kita mengulang, ya. Betul, kaji Ustaz, ya, kefahaman tentang bagaimana membaca lafzul jalalah. Betul, itu nipis kalau diawali dengan baris bawah, betul, ya. Kalau baris atas, baris depan itu perlu tebal, ya. Dulu pun saya juga pernah tersilap Ustaz, ya. Ingatkan semua Allah ni hebat kan. Jadi semuanya perlu ditebalkan. Jadi ada azim sikit kan. Tapi kena ikut peraturan, ya. Peraturan itu yang azim, bukannya ikut peraturan hati kita yang kadang-kadang mungkin tersilap. Jadi bercakap tentang orang yang rasa nak buat ikut pendapat dia saja Ustaz, itu dijelaskan oleh ayat yang ke-40. Ya, subhanallah. Orang yang tak dapat cahaya daripada Allah ini, Allah cakap kumpulan yang ketiga, au kadzulumatin fi bahrin, seperti orang yang berbuat zalim, seperti orang yang berada dalam kegelapan di lautan.
ya, iaitu mereka ini berada di lautan, bukan lautan yang di atas dia yang kita berenang tu saja, dia berada di lautan Luji. Allah. Luji ini adalah dasar lautan. Lautan. Dan kalau kita belajar oceanografi ya, berkaitan dengan laut ini, dekat bawah tu gelap Ustaz. Allah. Dah lah gelap ya, pada waktu malam ya'shahu maujun ditutupi dengan ombak di atasnya, kemudian atasnya ada ombak lagi, ombak atas ombak ya. Jadi betapa gelapnya bila berada 880 meter di dasar lautan seperti mana yang kita saksikan ini. Dan ini Allah beritahu perumpamaan kepada orang-orang yang zalim ya. Zulumatum ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu, bila dia keluarkan tangan dia Ustaz ya, dia berenang dekat dasar lautan itu gelap tersebut, bila dia keluarkan tangan dia pun tak nampak ya, gelap sangat. Kalau kita dekat dalam rumah kita tutup lampu, kita boleh macam tu sikit kita dah boleh nampak. Betul, kan Ustaz. Pasal mesti ada sikit cahaya. Betul. Ini gelap atas gelap yang Allah nyatakan di sini. Nak ceritanya apa? Orang-orang yang berbuat kezaliman ya, ada satu kumpulan orang kafir pada kumpulan kedua ayat 39, kafir yang buat baik. Betul. Senyumnya, bantu orangnya, tapi ada orang kafir yang zalim seperti Firaun, seperti siapa lagi, Haman ya. Kalau kita tengok sejarah di mana mereka ini tengok tangan mereka rasakan bahawa tangan saya buat baik. Dia tak rasa bahawa tangannya itu sedang berbuat jenayah kepada manusia. Maka Allah beritahu kepada kita seperti dia keluarkan tangan di dasar lautan itu, tengok pun tak nampak. Dia tak sedar dirinya sedang menzalimi diri sendiri. Wa man lam yaj'alillah, siapa yang Allah kata Allah tidak jadikan cahaya kepadanya, fama lahu min nur, tidak ada cahaya. Dia tak nampak hakikat sebenar dalam kehidupan. Jadi ini adalah kumpulan ketiga yang kita minta Allah jauhkan. Bagaimana kita nak memastikan kita ini sentiasa memandang hidup kita bukan dengan kegelapan tetapi dengan cahaya yang terang. Kita baca ayat 41 hingga ayat 43, Allah bawakan kita menerobos ke angkasa lepas kita bersama Ustaz Tarmizi. Subhanallah, masya-Allah, menerobos Yes, subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibu ayah, jom kita sambung sebahagian lagi bacaan kita di halaman 355 ayat 41 sehingga 43. Tadi kita dah mula baca dengan bacaan Murattal Saba. Kita tutup hari ini bacaan kita sesi ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 41 hingga 43. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita menerobos Ustaz ya, dibawa Allah kepada angkasa lepas. Betul, ya. Kalau tadi dibawa ke dasar lautan, betapa sebenarnya dasar lautan itu gelap. Nabi bukan pernah pergi ke dasar lautan Ustaz. Ya, mana ada Mekah tu ada laut kan. Tetapi apakah yang kita lihat pada ayat 40 ini, hakikat tentang oceanografi, tentang ilmu tentang ocean, tentang lautan ini, ia bukan datang daripada Nabi Muhammad. Itu cara kita melihat satu lagi sudut berkaitan dengan ayat 40 sebentar tadi. Ia datang daripada Tuhan yang mengetahui, dan betapa sebenarnya ada banyak ilmu-ilmu yang kita dapat daripada ayat 40. Baik, kita pergi pada ayat 41 Ustaz. Allah minta kita pergi pula ke angkasa lepas. Alam tara annallah, apakah kamu tidak melihat, yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Sebenarnya semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Allah suruh kita lihat, tapi macam mana kita nak lihat? Kan? Kita tengok apa? Macam mana nak tahu dia bertasbih? Betul. Rupanya bila bercakap tentang pergerakan dan juga segala fungsi matahari, bulan dan juga bumi yang ada, segala makhluk yang ada ini, segala apa yang mereka buat itu adalah aslama, menyerah diri kepada Allah tanpa pilihan. Itulah tasbih mereka Ustaz. Tasbih mereka itu dengan muncul pada waktu pagi, gelincir pada waktu tengah hari untuk solat zuhur, itu adalah tasbih di kalangan makhluk yang berada di langit dan di bumi. Tapi di antara langit bumi ada satu makhluk Ustaz, namanya burung. Jadi Allah beri highlight kepada wat-tayr safat, masya-Allah, iaitu burung ini dia kalau kita tengok betul-betul burung ni, dia menggerakkan dengan dia melebarkan sayapnya itu, dia banyak kepada melebarkan ke menggerakkan Ustaz sebenarnya? Melebarkan. Itu istilahnya safat. Sebut tu Ustaz, wa-tayru safat. Macam tu kan. Dia kalau dalam surah Al-Mulk tu ada wa yaqbid, ya, yang itu dalam bentuk fi'il. Jadi kadang-kadang gitu kan. Sama juga kita naik kapal terbang kan macam tu, pakai teori tu kan, dia biasa macam tu je kan. Tak ada pula kapal terbang tu macam je. Tak naik kapal terbang tak ada ya. Jadi nak cerita tentang safat ini menyebabkan kita boleh naik kapal terbang. Subhanallah. Tenang saja naik kapal terbang pasal menggunakan teori daripada wat-tayru safat yang kita baca daripada ayat 41. Allah suruh kita lihat ini adalah untuk apa? Sambungannya, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Subhanallah. Setiap daripada mereka itu mengetahui, Allah mengetahui bahawa mereka bersolat dan mereka bertasbih. Rupanya burung bersolat Ustaz. Solat ya, solatnya macam mana ya, taklah macam kita ya, tapi kita ada saf, mereka pun ada saf kan, mereka ada dia punya unjurannya, kadang-kadang safnya itu boleh berjalan macam itu, kalau dekat atas wayar tu macam ada saf Ustaz ya. Semua perkara itu kalau kita tengok kepada itu baru burung, belum lagi kita lihat kepada matahari, bintang-bintang yang ada, dia ada barisan dia, ada susunannya, ada peraturannya, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah mengetahui apa yang mereka bukan ya'malun tapi yaf'alun. Pasal apa? Pasal makhluk-makhluk ini mereka buat bukan dengan sedar. Mereka ini sudah diprogramkan untuk solat dan juga tasbih.
Tapi ada dua makhluk yang dia tidak diprogramkan secara tanpa sedar. Bukan yaf'alun tetapi dia kena ya'malun. Ya. Jadi bila kita lihat perkara ini kita nampak burung bersolat dan juga bertasbih ya mensucikan Allah SWT, dan dia yaf'alun okeylah pasal dia tidak ada akal. Tapi kalau kita solat, sambil kita solat itu ustaznya dah 2 rakaat, dah tahiyat akhir, itu bukannya ciri ya'malun, itu yaf'alun macam burung. Kan, jadi segan burung tak ada akal, okeylah dia yaf'alun, dia buat tanpa sedar. Tapi bagi manusia, kita yang ada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena gabungkan cahaya daripada hati dengan cahaya daripada al-Quran, gabung, itu yang akan menghasilkan ya'malun. Dan kita mahu amal kita itu adalah amal yang sedar dengan cahaya daripada al-Quran, dan cahaya itulah yang akan menerangi kita. Ayat 42 Allah beritahu walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi, wa ilallahil masir, kepada Allah lah semuanya akan kembali. Jadi kalau tadi mereka bersolat, mereka bertasbih, sebenarnya Allah nak beritahu semua ini adalah milik Allah, akan kembali pada Allah, akan ditanya apakah yang mereka buat. Ya, apa yang mereka buat. Tetapi yang pasti ditanya, mereka memang buat ustaz ya, tak ada pilihan, yaf'alun. Betul. Yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak ni, dengan sedar tasbih dan solatnya adalah kita ya, manusia dan jin yang akan ditanya balik. Kita akan kembali bersama burung apa sebagainya. Ada orang tanya nanti burung tu pergi mana pula akhirat nanti, itu soalan lain. Okay? Tapi berbanding tanya burung pergi mana, saya punya kucing pergi mana bila sampai syurga nanti, adakah saya boleh bawa ke syurga? Tanya dulu dah sedia masuk syurga ke belum. Itu soalan yang lebih mantap untuk kita berinteraksi dengan ayat 42 ini. Ayat 43 Allah nyatakan tentang awan. Ya, awan, cumulonimbus, ada apa ustaz ni, macam-macam lah masa belajar sekolah menengah dahulu. Allah beritahu kepada kita. Jom kita baca sekali lagi ayatnya, mencabar nak baca istilahnya. Betul. Tapi ini adalah satu ilmu tentang atmosfera, stratosfera yang adik-adik pernah belajar tersebut. Cikgu geografi, cikgu sains belajar, mengajar. Ini ayat rujukan yang Allah sebenarnya nak beritahu, gunakan deria mata dengan cahaya yang Allah berikan untuk memerhati tentang hakikat kebenaran dalam ayat 43. Kita baca bersama. Baik, kita nak baca ayat yang ke apa Ustaz ni? 43. 43 Ustaz. Ya. Okey. Oh, panjang ayat ni panjang Ustaz. Okey, baik Ustaz. Okey, dalam antara halaman ni Ustaz, okey, antaranya kalimah yang susah, agak susah mencabar nak sebut, ayat yang ke-40 tadi. Au qawlumatin fi bahril lujji. Jadi kena hati-hatilah kat situ. Ya, betul. Di samping kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-43. Jom kita baca lagi sekali ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 43 ini menerangkan berkaitan dengan awan Ustaz ya. Yes, Dan peristiwa yang diterangkan ini, awan seperti gunung sebenarnya boleh nampak bukan daripada bawah, tetapi bila kita naik kapal terbang. Subhanallah. Cabarannya ialah Nabi Muhammad tidak naik kapal terbang. Betul, Ustaz. Jadi ilmu ini juga bukan daripada Nabi Muhammad tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita naik kapal terbang, kita akan nampak awan yang atas, awan yang di bawah, dan lebih daripada itu Allah menyatakan daripada awan ini keluar air ya, min jibal fiha, dan kemudian ada butiran ais Ustaz. Yes. Ya, iaitu apa istilahnya, hujan batu. Hujan batu ya, subhanallah. Hujan batu. Hujan batu ini Allah kata fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha. Allah boleh ambil hujan batu itu kena kepada cermin mata kita ke, betul, cermin kereta kita ke, pecah, betul, cermin mata kita. Allah boleh buat begitu. Tetapi Allah wa yasrifuhu, Allah hindarkan kalau tuan-tuan ada hujan batu pada waktu-waktu tertentu, cermin kereta, cermin mata kita, apa-apa cermin lah yang ada tak pecah, sebenarnya Allah yang hindarkannya. Itu adalah kefahaman daripada ayat ini nak menunjukkan apa? Kalau tanpa cahaya daripada Allah, kita rasa bahawa kita selamat ni pasal kita selamat. Betul. Tapi sebenarnya bukan. Ia hanya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara pandang dengan cahaya Tuhan, dan inilah yang kita doakan agar Allah pandang dan terus beri panduan kepada kita agar kehidupan kita ini dipandu cahaya daripada wahyu. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak dan ayah kami sama ada mereka masih hidup dengan kami saat ini ya Allah, ataupun mereka yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka dan juga ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, perkenankan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima amal kita. Dan kalau kita nak ambil resolusi daripada halaman ini Ustaz ya, kita perhatikan sebentar ya, apakah yang boleh kita amalkan daripada halaman ini. Yang pertama, sentiasa ingat Allah dan tidak dilalaikan oleh jual beli, shopping dan juga online ya, yang kita ada peluang pada hari ini. Yang kedua, sentiasa memilih ganjaran dan kurnia Allah dalam kehidupan harian ya. Dan yang ketiga, belajar dari awan dan hujan untuk menghargai keesaan cahaya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada hari ini, malam ini dan juga pagi esok. Kita nak menyambung lagi tentang cahaya atas cahaya untuk kita sama-sama mencahayakan, menerangkan hati kita dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi ulangan dan bertemu My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.